Kemanduran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Hadirin budiman, pembuka tirai Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2015, sama-samalah kita saksikan persembahan khas yang diberi nama Ilham Pujangga. Dipersilakan. Seperti Anda sayangkan diri Anda, pandang yang satu kepada yang ramai, sayang pandang yang ramai kepada yang satu. Ku salah ditanya apakah bakti negara untuk kamu, tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu demi keharmonian negara. Kau katakan kepada aku sekarang juga, apakah pendapat kau terhadap kewajiban muda dan mudi? Tentunya bangsa dan negara. Jadi bagaimana aku ini tunjukkan kewajibanku? Kau punya akal, kan? Tepuklah dada. Hanya selera.
adalah persembahan menarik yang berkonsepkan persembahan berunsurkan nilai-nilai tradisi yang dijayakan oleh generasi baharu. Terima kasih diucapkan kepada artis budaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tinggi bukit gilang gemilang, tingginya bangsa kerana bahasa. Yang dijemput sudah datang, yang dinanti sudah tiba. Yang berbahagia Datuk Hajah Normah Malik, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi DBKL. Yang berbahagia Encik Azmi Ibrahim, mewakili Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Div kehormat Tan Sri, Puan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, tetamu jemputan, seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu bahasa. Pertamanya, selamat datang diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Hajah Normah Malik, Pengarah Eksekutif Sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, mewakili Menteri Wilayah Persekutuan ke Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2015. Sebagai maklumat yang berbahagia Datuk dan hadirin budiman, sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan diadakan selaras dengan hasrat kerajaan untuk memantapkan, memperkukuh dan mempamerkan jati diri serta citra bangsa Malaysia dengan berteraskan bahasa kebangsaan selain untuk melahirkan generasi masa depan bangsa Malaysia yang berbangga dengan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa tamadun bangsa. Justru bulan Oktober hingga Disember telah dipilih bagi sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan. Sepanjang bulan Oktober hingga Disember ini, pelbagai kegiatan kebahasaan dilaksanakan bagi memastikan usaha menyemai kecintaan terhadap bahasa kebangsaan berlangsung dengan jayanya. Antara kegiatan yang dilaksanakan ialah Kembara Bahasa, Hari Semarak Bahasa dan Malam Bahasa Jiwa Bangsa. Tema Bulan Bahasa Kebangsaan ialah Satu Bahasa, Satu Bangsa, Satu Negara. Ke arah menyokong kempen ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka tidak ketinggalan menganjurkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2015. Hadirin yang dihormati, mohon doa padamu Tuhan agar majlis berjalan lancar. Biarlah berkat kita aminkan, apa dihajat moga terpancar. Bagi memberkati majlis yang diadakan pada hari ini, dengan hormatnya dipersilakan Encik Muhammad Syukri Anwar untuk memimpin bacaan doa. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami berhimpun pada majlis yang mulia ini untuk memohon rahmat dan hidayah-Mu. Jadikanlah pertemuan dan perpisahan kami ini suatu pertemuan yang Engkau redai dan rahmati. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada perselisihan, perpecahan dan kebinasaan. Anugerahilah kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar negara, terutamanya dalam memartabatkan bahasa Melayu bagi mencapai kecemerlangan, kesejahteraan dan perpaduan. Seterusnya, menepati tema satu bahasa, satu bangsa dan satu negara. Ya Allah, kami memohon limpah rahmat taufik dan hidayah-Mu untuk pemimpin kami pada segenap lapisan dan seluruh warga Kuala Lumpur dan warga Malaysia yang tercinta ini. Mantapkanlah semangat dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepada-Mu
dalam memikul tanggungjawab untuk memajukan agama, bahasa dan negara supaya disanjung tinggi dan disegani. Ya Allah, semaikanlah rasa cinta terhadap bangsa Melayu seperti rasa cinta terhadap diri kami sendiri. Jadikanlah kami selesa untuk bertutur dalam bahasa Melayu sehingga kami berasa malu jika tidak mampu menguasai bahasa tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Syukri Anwar. Hadirin yang dihormati, sebelum kita meneruskan acara utama pada hari ini, sama-samalah kita menyaksikan persembahan tayangan video khas. Dengan sukacitanya saya menyatakan bahawa kerajaan akan terus berpegang kepada dasar yang menyokong perjuangan untuk meneruskan keberlangsungan hayat dan pembangunan bangsa Melayu, bukan sahaja untuk meningkatkan fungsinya di dalam negeri, tetapi juga untuk menjadikannya salah satu bangsa ilmu yang terbesar di dunia. Laporan Education for All Global Monitoring Report 2009 yang dikeluarkan oleh UNESCO memperlakukan kepentingan menyediakan pendidikan dalam bahasa ibunda sebagai kunci kepada kejayaan pendidikan. Gerakan Bulan Bahasa Kebangsaan merupakan kesinambungan usaha kerajaan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Objektif kita adalah untuk memupuk dan melestarikan perpaduan nasional melalui bahasa kebangsaan dalam satu Malaysia yang bertujuan memperkukuh hubungan dan kerjasama rakyat pelbagai kaum dalam mencapai matlamat negara maju. Menjelang merdeka, kerajaan kita menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai agensi yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan pembangunan bahasa Melayu. Untuk membuka jalan memudahkan bahasa kebangsaan kita itu, mengambil alih peranan yang selama ini dijalankan oleh bahasa Inggeris dalam semua lapangan, terutama di dalam lapangan pentadbiran negara. Keyakinan terhadap bahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat semakin meningkat setelah diadakan kempen Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun 1960 hingga 1966. Banyak orang bukan Melayu yang menunjukkan kebolehan berbahasa kebangsaan dengan fasihnya. Kesulitan ini sudah diselesaikan bahawa bahasa yang digunakan untuk menyatukan kita semua dalam satu perpaduan ialah bahasa kebangsaan. Usaha-usaha untuk menyuburkan semangat penerimaan warga Malaysia terhadap bahasa kebangsaan diteruskan sehingga kempen Gerakan Cintai Bahasa Kita pada tahun 1987. Kesannya menyeluruh dalam perbicaraan di mahkamah dan dalam kalangan masyarakat rakyat dari Perlis hingga ke Sabah. Selanjutnya, program Gerakan Bahasa Kebangsaan sektor swasta diadakan pada tahun 1996 hingga 1998. Gerakan ini menimbulkan impak yang ketara kepada beberapa sektor, terutamanya dalam bidang keuangan dan perbankan. Program Bulan Bahasa Kebangsaan kali ini berfokus pada gagasan dan matlamat satu Malaysia dengan menggesa semua rakyat pelbagai kaum supaya membaharui iltizam dan azam, memantapkan politisasi dan mengenali jati diri sebagai satu bangsa Malaysia. Sistem pendidikan kebangsaan melalui bahasa Melayu telah menghasilkan ratusan ribu cendekiawan, tenaga pakar, perkhidmat awam, eksekutif swasta, usahawan golongan menengah dan pemimpin yang bersama-sama membangunkan Malaysia. Oleh itu, dasar bahasa dalam semua peringkat sistem pendidikan negara kita akan tetap dipertahankan dan diperkasakan. Bahasa Melayu yang indah dalam kesusastraan kebangsaan boleh memupuk pemikiran kreatif dan inovatif serta mengasuh keterampilan budi bahasa tinggi dalam kalangan pelbagai kaum.
fenomena penggunaan pelbagai bahasa di tempat awam perlulah diberikan perhatian serius. Bahasa kebangsaan seharusnya diperluas dan lebih diutamakan dalam semua jenis media pengiklanan di tempat awam. Imej bahasa kebangsaan perlu ditonjolkan sebagai wahana komunikasi umum dalam urusan perniagaan, perdagangan, keuangan, dan perbankan dalam negeri. Maklumat dan promosi tentang pelancongan domestik harus mengutamakan bahasa kebangsaan supaya rakyat Malaysia dapat mengenali negara kita dengan lebih jelas dan menikmati keindahannya. Pemimpin-pemimpin kita sentiasa menunjukkan dan mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan sebagai pengamal misali bahasa kebangsaan apabila hendak mempromosikan satu Malaysia. Bahasa kebangsaan memainkan peranan efektif dan menyeluruh untuk menyebarkan maklumat, berita, ilmu dan hiburan serta mempamerkan interaksi pelbagai kaum melalui media elektronik, terutamanya televisyen. Bersempena bulan bahasa kebangsaan ini, marilah kita berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia yang mencintai, menghormati dan mengamalkan bahasa kebangsaan kita. Bersama-samalah kita membina dan memajukan negara bangsa Malaysia dengan prinsip dan semangat kebersamaan erat dan kekitaan tulen. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Justru satu Malaysia bermula dengan perpaduan nasional dan perpaduan nasional berteraskan bahasa kebangsaan. Tidak syak lagi, bahasa kebangsaan ialah unsur jati diri kita yang ampuh sejak dahulu, masa kini dan selama-lamanya. Bestari bahasa kita, lestari perpaduan bangsa, bahasa jiwa bangsa. Demikianlah persembahan video mengenai sejarah perjuangan bahasa. Diharapkan semoga selepas ini rasa dan semangat untuk menyemarakkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan akan terus bersemadi dalam sanubari seluruh jemputan. Terima kasih. Ucapan alu-aluan Wakil Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, para hadirin yang dihormati, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Encik Azmi Ibrahim mewakili Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa, salam satu bangsa dan satu negara. Arak-arak kelapa puan, tidak puan kelapa bagi. Harap hati kepada Tuan, tidak tuan siapa lagi. Yang berbahagia Datuk Haji Normah Malik, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang mewakili Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur, Menteri Wilayah Tuan, Ahli Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Pengurusan Tertinggi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tan Sri, Wan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, dengan inayah Allah Subhanahu Wa Taala, Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 peringkat wilayah Kuala Lumpur dapat dilangsungkan dengan jayanya pada malam ini di auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya merakamkan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Norma Malik, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kerana sudi menyempurnakan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada pengurusan dan kaki tangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana sudi menjadi tuan rumah Majlis Pelancaran Sambutan pada tahun ini. Kepada para hadirin yang hadir untuk bersama-sama mengukuhkan iktizam dan semangat juang mempertabatkan bahasa kebangsaan, terima kasih juga saya ucapkan. Saya juga menyampaikan ucapan salam takzim Yang Berbahagia Datuk Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, yang tidak dapat hadir pada malam ini kerana berada di Alustar, Kedah, untuk Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2019 peringkat kebangsaan pada keesokan harinya, iaitu 11 Oktober. Walau bagaimanapun, beliau melahirkan keyakinan yang tinggi bahawa majlis pada malam ini akan berjalan dengan lancarnya. Untuk makluman, majlis pelancaran tersebut akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukristo Mahathir, Menteri Besar Kedah. Besok pagi ya, Datuk, tuan-tuan. Yang berbahagia Datuk dan para hadirin sekalian, Bulan Bahasa Kebangsaan atau singkatannya BBK ialah satu daripada acara tahunan negara yang berkaitan secara langsung dengan salah satu dasar negara yang penting, iaitu Dasar Bahasa Kebangsaan. Kegiatan awalnya yang dikenali sebagai Minggu Bahasa Kebangsaan bermula pada tahun 1960-an. Dari tahun 1999 hingga tahun 2008, kegiatan ini dinamakan semula sebagai Bulan Bahasa dan Sastra Negara ataupun singkatannya BBSN. Sejak tahun 2009, nama Bulan Bahasa Kebangsaan BBK digunakan kembali untuk memberikan pendekasan khusus tentang arti dan peranan bahasa kebangsaan dalam pembinaan negara bangsa. Pada tahun ini, sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan berlangsung dari bulan September hingga November. Kemuncak sambutan ini pada bulan Oktober. Pelbagai aktiviti kebangsaan dan persuratan diatur untuk menyemarakkan sambutan tersebut. Walau bagaimanapun, hal ini tidak bermakna bahawa aktiviti tersebut tidak boleh diadakan di luar bulan yang ditetapkan sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan. Sebaik-baiknya aktiviti sedemikian dilaksanakan secara berterusan. Yang bagi Datuk dan para hadirin sekalian, tema Bulan Bahasa Kebangsaan pada tahun ini iaitu satu bahasa, satu bangsa, satu negara, mempunyai kaitan secara langsung dengan dasar bahasa kebangsaan yang bertujuan membina satu bangsa, iaitu bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai keturunan. Pembentukan satu bangsa itu pula menjadi asas pembentukan sebuah negara merdeka dan berdaulat, iaitu negara Malaysia. Seperti di negara lain, faktor bahasa sebagai asas jati diri dan perpaduan rakyat serta wasilah pembangunan tahunan negara amat relevan dengan konteks negara kita. Pada hakikatnya, pelaksanaan Bulan Bahasa Kebangsaan membuktikan kesungguhan kerajaan dalam usaha memetabatkan dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara selain bahasa ilmu. Masa depan negara akan menjadi semakin berarti apabila bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara mendapat dukungan daripada seluruh warga negaranya. Oleh hal yang demikian, warga negara daripada semua peringkat perlu menyambut kesungguhan kerajaan ini dengan menunjukkan keseriusan mereka. Yang bahagia Datuk dan para hadirin sekalian, bersempena dengan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Persekutuan Kuala Lumpur, beberapa aktiviti diatur untuk memeriahkan dan melibatkan beberapa agensi lain dan badan bukan kerajaan. Selain malam baca puisi bahasa Jurubangsa yang berlangsung semalam di Rumah Pena, pameran Bulan Bahasa Kebangsaan di lobi Menara DBKL hari ini dan pementasan teater Anak Raja Anak Papa dari semalam hingga esok. Aktiviti lain termasuk wacana Fikrah Ummah pada 12 Oktober di Dewan Bahasa dan Pustaka,
ceramah bahasa pada 15 Oktober di Wisma Pekeso, wacana sastra pada 22 Oktober di Aswara, Suara Kuala Lumpur pada 31 Oktober di Pusakan Kuala Lumpur, dan persidangan buku antarabangsa di PWTC dari 25 hingga 27 November. KLFM juga menyiarkan soalan kuis bahasa selama sebulan dari 16 Oktober hingga 15 November. Sehubungan dengan itu, bagi pihak Jawatankuasa Pelaksanaan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Persatuan, saya mengundang hadirin untuk menyertai semua aktiviti sepanjang sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan. Sesungguhnya, kehadiran hadirin mampu menyemarakkan usul memetabatkan dan memperkasakan bahasa kebangsaan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur khususnya dan Malaysia amnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan sambutan pada tahun ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, RTM, Pustakaan Negara Malaysia, Aswara, PNB, Pekeso, Pena, Kalam, Gapena, Yayasan Karyawan dan lain-lain yang namanya tidak disebut di sini, sekalian penghargaan saya rakamkan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Hajah Norma Malik, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Diberi Hormat dan hadir atas kesudian untuk melapangkan masa menghadiri majlis pelancaran sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Akhirnya saya ingin berpantun bagi Datuk untuk menutup majlis alu-aluan ni. Kalau ada semua di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Encik Azmi Ibrahim mewakili Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka di atas ucapan alu-aluan itu tadi. Durian Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Hadirin yang dihormati, belayar kapal tuju ke kota, bawa dagangan seberkas arah, ucapan aluan pembuka kata, tampillah tuan, mulakan bicara. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Hajah Norma Malik, Pengarah Eksekutif Sosio-Ekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, mewakili Menteri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan alu-aluan, seterusnya merasmikan Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bursa Encik Azmi bin Ibrahim, mewakili Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Encik Rosli bin Osman, mewakili Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.
Saya ingat kena betulkan balik mic saya ni. Turun-turun pula. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam takzim kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur yang tidak dapat hadir bersama dengan kita pada malam ini atas sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi hari ini tugas saya ialah mewakili Yang Berhormat dan akan membacakan ucapan yang telah disediakan untuk Yang Berhormat Menteri Wilayah. Tak pertamanya dan selama-lamanya, marilah kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya juga kita dapat berhimpun di auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada malam ini untuk bersama-sama menghadiri majlis pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seterusnya menonton pementasan teater Anak Raja Anak Bapa. Kehadiran kita di auditorium ini seharusnya memberikan suntikan semangat untuk kita menjayakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 peringkat wilayah Persekutuan dalam suasana harmoni dan ceria. Saya mengucapkan syabas kepada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta Dewan Bahasa dan Pustaka kerana berjaya melaksanakan agenda nasional ini. Saya turut merakamkan ucapan penghargaan kepada beberapa pihak lain yang terlibat seperti Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, RTM, Perpustakaan Negara Malaysia, Aswara, Istana Budaya, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Wilayah Persekutuan dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia kerana turut menjayakan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tidak ketinggalan juga saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada syarikat berkaitan kerajaan iaitu Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja serta badan-badan bukan kerajaan seperti Gapena, Pena dan Kalam dan sesiapa saja yang namanya tidak disebut di sini kerana telah turut dalam sambutan pada tahun ini. Saya berharap agar gandengan kerjasama ini akan dapat diteruskan lagi dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Hadirin sekalian, apabila bercakap tentang bahasa kebangsaan, tidak dapat tidak kita akan mengaitkannya dengan bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara 152 Perlembagaan Malaysia dengan jelas menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Dalam konteks tersebut, bahasa Melayu kini dapat dikatakan sebagai bahasa ibunda mereka yang mengaku diri mereka sebagai rakyat Malaysia. Bahasa Melayu bukan lagi menjadi milik mutlak orang Melayu. Ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan dengan berdasarkan 4 sebab. Yang pertama, bahasa Melayu ialah bahasa kumpulan etnik yang paling besar pada ketika itu. Pada masa itu, orang Melayu merupakan 49.8% daripada jumlah penduduk, manakala orang Cina dan orang India masing-masing membentuk 37.1% dan 11%. Sebab yang kedua, bahasa Melayu ialah bahasa setempat. Inilah antara cara untuk kita membuktikan sokongan terhadap usaha mempertabatkan bahasa kebangsaan yang harus diingatkan juga ialah tugas mempertabatkan bahasa kebangsaan bukan semata-mata tugas DBT. Malah menjadi tanggungjawab semua orang tanpa mengira bangsa dan agama yang mengaku taat setia kepada Malaysia, yang menyanyikan lagu negaraku, yang berdiri tegak ketika jalur gemilang dinaikkan,
yang memahami falsafah rukun negara, yang mempunyai kad pengenalan MyCard berwarna biru. Marilah kita, warga Kementerian Wilayah dan keseluruhan warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjadi peneraju penggunaan bahasa kebangsaan yang baik dan betul di negara ini. Dengan hal demikian, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2015. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Hajah Normah Malik atas ucapan perasmian itu tadi.